Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Mungkin ini adalah kisah yang paling menyedihkan pernah saya kongsikan dengan goers semua. Apa tidaknya ada di antara kanak-kanak ini yang lari dari rumah, masuk ke dalam hutan, dijaga oleh sekumpulan monyet sehingga dia membesar seperti seekor monyet. Ataupun ada kisah kanak-kanak yang dikurung di dalam kandang ayam sehingga dia membesar seperti seekor ayam. Itu adalah kisah kita pada hari ini. Ini adalah 5 kisah menyedihkan orang yang tinggal dengan binatang. 5. Timothy Treadwell, hidup dengan beruang. Lelaki yang berasal dari New York ini dikenali sebagai Grizzly Man. Gelaran ini diberikan sebab dia menubuhkan satu persatuan untuk melindungi beruang grizzly yang dikenali sebagai Persatuan Grizzly People. Timothy mempunyai masalah penggunaan dadah dan juga seorang alkoholik. Sekitar tahun 1980-an, dia memutuskan untuk pergi ke Alaska dan belajar tentang beruang grizzly liar. Dia menghabiskan 13 tahun di situ mendirikan kemah dan hidup sekitar beruang liar. Satu langkah yang membantu dia dengan ketagihan dadah dan alkohol. Dengan itu dia memutuskan untuk mendedikasikan kehidupan dia menjaga beruang grizzly dengan menubuhkan pertubuhan. Timothy yang tinggal dengan beruang ini telah beberapa kali mendapat amaran dari pihak berkuasa mengatakan yang dia melanggar undang-undang dengan hidup bersama haiwan liar, apalagi hidup selama 13 tahun. Menurut mereka ini sangat berbahaya, tapi tidak bagi Timothy yang merasa seperti keluarga setiap kali berada di sana. Sehinggalah pada bulan Oktober tahun 2003, Timothy membawa teman wanitanya ke daerah Katmai di Alaska, di mana mereka akan tinggal di kawasan yang dikelilingi beruang untuk beberapa hari. Pada 6 Oktober, hari pasangan ini sepatutnya pulang. Helikopter datang untuk menjemput mereka. Sebelum mendarat, juru terbang dikejutkan dengan kawasan kemah yang tunggang langgang. Tiada kelibat pasangan ini, hanya ada seekor beruang yang mundar-mandir di sekitar kawasan kemah. Pemandu helikopter kemudian menghubungi ranger hutan untuk mendapatkan bantuan. Mereka datang dan menembak beruang tersebut. Hasil siasatan mendapati yang beruang ditembak tadi telah memakan Timothy Treadwell dan teman wanitanya. Mereka menemui tubuh badan manusia dan juga cebisan pakaian di dalam perut beruang tadi. Dipercayai pasangan ini telah dimakan hidup-hidup oleh beruang grizzly liar. Satu pengakhiran yang tragik untuk kisah kelima kita di dalam senarai ini. 4. John Sebunya, hidup dengan monyet. Kisah Tarzan sebenar. John Sebunya berasal dari Uganda. Ibu dia meninggal semasa dia masih lagi kecil, sekitar tahun 1980-an. Pada waktu ini di Uganda, perang saudara semakin menjadi-jadi. Ini membuatkan John yang masih lagi kecil melarikan diri dari rumah masuk ke dalam hutan. Bayangkan, budak yang masih kecil berseorangan di dalam hutan, tiada hala tuju, lapar dan kesejukan. Beberapa hari kemudian, sekumpulan monyet yang sedang memerhati John mendekati dia dengan membawa makanan seperti pisang, kacang dan ubi kentang. Sejak dari hari itu, sekumpulan monyet ini menjaga dan melayan John seperti ahli keluarga mereka. John akan mengikut mereka kemana sahaja kumpulan monyet ini pergi. Dia juga diajar bagaimana untuk memanjat pokok dan mencari makanan. Tidak sehingga pada tahun 1991, dia ditemui oleh seorang wanita bernama Millie. Millie melaporkan ini kepada pihak berkuasa dan mereka melancarkan misi menyelamat John. Pada waktu ini John berambut panjang, tidak pandai bercakap, dia tidak lagi berjalan seperti manusia, tetapi seperti seekor monyet. Kukunya panjang dan berlingkar, seluruh badan John dipenuhi dengan bulu. Penduduk tempatan yang melihat John menyangka yang dia adalah makhluk aneh di dalam hutan. Pada hakikatnya, dia adalah seorang manusia. Bila dia diselamatkan, kumpulan monyet yang bersama-sama dengan John selama ini menjerit dan membaling kayu kepada pasukan menyelamat. Begitu juga dengan John yang melarikan diri dan sukar untuk ditangkap. John telah diambil sebagai anak angkat dan dia berjaya diajar untuk hidup seperti manusia biasa. Itulah kisah Tarzan sebenar, John Sebunya. 3. Sujit Kumar, hidup dengan ayam.
Ini adalah sebuah kisah yang menyayat hati tentang seorang lelaki dikenali sebagai Sujit Kumar yang tinggal di Fiji. Dia dilahirkan dengan cerebral palsy dan epilepsi, satu keadaan fizikal kurang upaya. Tragik bila ibu Sujit meninggal dunia semasa dia masih kecil. Ayah dia pula tidak kisah dengan Sujit. Dia mengurung Sujit di bawah rumah bersama dengan ayam-ayam peliharaan mereka. Dia di sana selama 2 tahun sehingga tahap dia mengepakkan tangan dia seperti seekor ayam, berjalan dengan melompat dan makan dengan mematuk, sehingga dia diberikan gelaran Chicken Boy of Fiji. Dia kemudian diselamatkan dan dibawa ke Samabula All People's Home. Walaupun begitu, ketika berada di sini, dia diikat dan dikurung di dalam bilik. Dia tidak dapat bercakap, hanya berkokok seperti seekor ayam. Di sini, dia tinggal selama 22 tahun sebelum ditemui oleh Elizabeth Clayton, seorang ahli perniagaan dari Australia. Sujit kemudian diletakkan di bawah jagaan Pusat Penjagaan Kanak-kanak, dikenali sebagai Happy Home Trust. Sejak berada di sana, keadaan Sujit semakin beransur pulih. Itulah kisah Sujit Kumar, Chicken Boy of Fiji. 2. Victor of Everon, hidup dengan anjing. Ini adalah kisah yang berlaku sekitar tahun 1788 sehingga tahun 1828 tentang seorang kanak-kanak misteri di daerah Everon di selatan Perancis yang hidup bersama-sama anjing liar. Dia dipercayai hidup dengan anjing semasa berumur 9 tahun. Dia ditemui tidak berbaju, badan dia berbulu, berjalan menggunakan tangan dan lutut seperti seekor anjing. Dia akan menyalak dan makan tumbuhan. Semasa masih kecil, ibu bapa Victor adalah kaki botol. Dia tidak dipedulikan di rumah dan memutuskan untuk lari dari rumah dan tinggal bersama anjing jalanan. Sejak tahun 1797, penduduk tempatan melaporkan penampakan budak yang berjalan seperti anjing di sekitar kawasan hutan. Tidak sehingga 2 tahun selepas itu, dia ditangkap oleh 2 pemburu yang menghantar dia ke kampung berdekatan untuk diselamatkan. Seminggu selepas itu, dia melarikan diri. Sejak dari hari itu, misi mencari dan menyelamat dijalankan. Dia dapat ditangkap tapi dapat melepaskan diri semula. Bayangkan, sebanyak 8 kali Victor melepaskan diri sebelum dia diselamatkan oleh seorang wanita yang dikenali sebagai Jane Mark Gaspard Itat. Dia yang memberikan nama Victor. Walaupun begitu, hidup Victor tidak lama bila pada tahun 1828 dia meninggal akibat mengidap sakit pneumonia. Itulah kisah Victor of Everon. 1. Marcos Rodriguez Pantoja. Marcos yang dilahirkan pada tahun 1946 ini dijual kepada seorang pengembala kambing semasa dia masih kecil. Malang bagi Marcos bila pengembala tersebut meninggal dunia pada tahun 1953, meninggalkan dia berseorangan dan terpaksa hidup dengan kumpulan serigala di daerah Sierra Morena di Spanyol. Dia dilindungi, dibesarkan dan dijaga oleh kumpulan serigala ini. Dalam tempoh masa ini, dia tidak dapat bercakap. Dia hanya menyalak dan bersiul seperti seekor serigala. Pada tahun 1965, 12 tahun kemudian, semasa dia berumur 19 tahun, barulah dia dapat diselamatkan. Pihak berkuasa menemui dia bersembunyi di kawasan gunung, memakai kulit rusa dan berambut panjang. Dia cuba melarikan diri tetapi dapat ditangkap sebelum dibawa ke sebuah hospital. Di sana, dia mendapat rawatan selama setahun. Setelah selesai menjalani rawatan, dia dilepaskan untuk hidup di kalangan masyarakat. Agak menyedihkan bila dia sukar untuk hidup di kalangan manusia. Dia sering dianiaya, dirompak dan dipergunakan oleh orang. Dia berpindah randa, tinggal di bangunan lama ataupun hostel di sekitar Spanyol dan bekerja sebagai buruh kasar. Menurut Marcos, di satu temu bual, dia tidak suka hidup dengan manusia. Tidak sehingga dia dibawa ke sebuah ladang untuk bekerja di sana, Marcos akhirnya hidup tenang untuk pertama kalinya selepas dia dibawa keluar dari hutan. Itulah kisah Marcos Rodriguez Pantoja yang dibesarkan oleh serigala. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah yang bagi saya agak menyedihkan, tragis dan juga sadis. Mungkin anda tahu kisah-kisah seperti ini, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.